Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita boleh sambung sedikit majlis ta'lim kita ini. Rasanya kita berhenti pada muka surat 69. Dah siap ambil ya? 69. Ayat yang ketujuh. Para sahabat, iaitu daripada ayat 68. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iaitu di sini ada suatu petunjuk, ada suatu bimbingan daripada Allah sendiri. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Siapa yang tidak mengikut sabilal mu'minin. Sabilal mu'minin di sini ialah para sahabat. Sesiapa yang menentang setelah datang kepada mereka al-huda, petunjuk, dan petunjuk itu datang dalam keadaan tabayyin, terang jelas, dia tentang. Daripada sini para ulama kita kata, ada orang kalau kita sampaikan kepada dia maksud sesuatu benda tapi dia tak jelas, selagi mana dia tak jelas, artinya dia tak faham dan dia tak ikut, itu kita tak boleh masukkan dia di dalam dia menentang. Tak boleh, sebab dia tak jelas. Sifat orang menentang ini ialah tabayyana lahu al-huda. Benda tu jelas dan dia tentang. Dia masuk dalam penentangan. Dan dia tahu jalan yang dia ambil itu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang sedang dia ikut itu bukan jalan orang mukmin. Sehingga Allah menyatakan dia berada di, Allah menafikan jalan dia mukmin. Habis maka mestilah kita berusaha ikhwan supaya kita berada di atas jalan orang-orang yang mukmin. Jalan orang mukmin yang pertama adalah para sahabat. Orang mukmin yang pertama adalah para sahabat. Iman mereka telah disahkan oleh Al-Quran, jalan mereka telah dibenarkan oleh Al-Quran. Kemudian kata Allah, kalau ini berlaku, mereka menentang Rasul setelah datang petunjuk dan mereka tidak ikut jalan orang-orang yang mukmin, Allah bagi tahu fenomena kehidupan dia, iaitu kami biarkan dia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Jadi memang jalan sabilal mukminin dia akan dominan tak mana-mana. Allah biarkan. Biar tu bukan kerana Tuhan redha, tidak. Dalam Al-Ibanah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan takdir Allah ni ada dua jenis. Satu kauniyah, satu syar'iyah. Takdir yang paling tinggi adalah takdir syar'iyah. Syara', hukum hakam syara'. Qada yang paling tinggi adalah qada syar'iyah.
Allah izin banyak benda berlaku. Allah izin maksiat, Allah izin mungkar, Allah izin syirik. Semua itu masuk dalam takdir Allah. Tetapi dia berada pada bab takdir yang Allah tidak redha dengannya. Allah tak pernah redha. Syarak adalah takdir yang Allah redha. Orang tipu orang, Tuhan tak redha, tapi Tuhan izin. Tuhan izin berlaku. Maka izin Allah bukan bermakna redha. Maka seorang Muslim, apa kondisi dia, dia tak boleh kata ini takdir Allah. Dia kena tengok takdir itu di bawah bab apa. Semua takdir-takdir yang keluar daripada takdir syar'iyah, Allah tidak pernah redha. Takdir kauniyah, takdir kehidupan-kehidupan ini yang bukan takdir syar'iyah. Syar'iyah ni apa dia? Berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, jalan beribadat, jalan akidah, ini semua syar'iyah, Allah dah tentu dah. Siapa keluar daripada jalan itu, Allah murka. Siapa berada di atas jalan itu, Allah redha. Maka ikhwatul iman, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan, satu orang dia tak kenal hukum hakam, dia tak boleh kata ini takdir Allah. Memang takdir Allah, takdir daripada sudut Allah mengizinkan benda tu jadi, tapi Allah tak pernah redha. Tak pernah sekali-kali Allah redha. Maka mukmin kena melarikan diri daripada takdir yang satu kepada takdir yang lain. Mukmin kena larikan diri daripada takdir yang Allah benci kepada takdir yang Allah redha. Maka apa yang Allah redha? Allah redha jalan Rasul dia. Apa yang Allah redha? Sabilal mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Maka apabila kita keluar daripada jalan ini, Allah akan izinkan satu kehidupan yang Allah tak redha berlaku, iaitu jalan menentang Rasul, dan bukan jalan orang beriman itu lebih bermaharajalela di atas muka bumi. Allah izinkan. Kenapa Allah izin? Satu, sebagai ujian. Yang kedua, sebagai Allah menyempurnakan janji dia, memakbulkan setiap harapan dan maksud hamba-hamba dia. Allah bagi. Maka Allah katakan, dan kami masukkan ia ke dalam neraka, ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini sebagai tanda Allah tak redha. Benda yang Tuhan sendiri nak bubuh dalam neraka, dia tak pernah redha. Dia tak pernah redha. Benda yang dia nak bagi dengan syurga adalah benda yang paling dia redha. Maka mukmin tak boleh menyatakan buat macam mana, dah takdir aku lagu ni. Salah. GST naik redha tak? Contoh saja, tak ada apa-apa. Takdir, ya takdir. Tapi takdir yang mana? Kalau nilai dia kezaliman, Allah tak redha. Secara omongan biasa, memang takdir Allah. Minyak naik takdir, GST takdir, memang takdir. Tapi takdir yang mana? Hatta orang jadi kafir pun takdir Tuhan. Ya betul, memang takdir Allah dia kafir, tapi takdir yang mana? Yang Allah benci, yang Allah redha. Orang sedang menyembah syirik, ya, dengan izin Allah lah. Kalau Allah tak izin, macam mana dia nak buat benda syirik? Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah boleh memberi pertolongan kepada kamu kalau bukan dengan izin Allah? Ya, dengan izin Allah lah. Tapi Allah redha? Allah tidak akan redha. Maka Allah katakan kepada orang-orang yang mengikut bukan jalan mukmin, Allah kata, nuwallihi, kami biarkan dia, ma tawalla, di atas penyelewengan dia itu kami biarkan, tanda dia tak redha, wa nuslihi jahannam, kami sediakan dia dalam jahannam, wa sa'at masira, neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat-ayat tersebut, termasuk ayat sebelum ni, menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga wajib berittiba' tidak hanya dalam masalah ibadah, namun juga berittiba' dalam masalah-masalah yang lain. Ittiba' kepada Nabi dalam masalah apa, ikhwan? Dalam apa yang ada pada Rasul.
perkataan dia, perbuatan dia, akhlak dia, takrir dia, semua. Sebab ketika datang ayat wa innaka la'ala khuluqil azim daripada surah Al-Qalam tu, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Abdullah bin Abbas, orang yang Nabi doakan supaya dia menguasai ilmu tafsir, dia menyatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, akhlak yang mulia, akhlaknya mulia yang ada pada Nabi itu adalah dinul Islam, agama Islam. Artinya kalau ada siapa-siapa yang tidak mencontohi Nabi sedangkan dia mengiktiraf dia Muslim, artinya dia tidak mengiktiraf kesempurnaan akhlak yang ada pada Nabi. Pasal itu ditanya pada Aisyah, apa dia akhlak Nabi? Aisyah jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau siapa-siapa boleh beramal Islam dengan tidak contoh Nabi, inilah satu penyelewengan yang sangat jelas dan hakiki. Dan Allah katakan, inna dina indallahi al-Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam yang Muhammad bawa. Allah katakan, wa man yabtaghi ghairal islama dina falan yuqbala minhu. Aku tak akan terima lain daripada Islam. Islam yang mana? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang ada pada Muhammad itu yang paling sempurna. Siapa-siapa ambil Islam bukan daripada Muhammad, Allah kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa? Kerana Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu tentang Muhammad. Itu tentang Muhammad. Hak lain tidak ada. Karena itu ikhwatul iman, kita beritibak pada Nabi, jangan beritibak sembahyang saja, puasa saja, haji saja. Bahkan kita beritibak daripada seluruh sunnah. Apa makna sunnah? Dari terjemahan Arab kita terjemahkan daripada lughah, dari segi bahasa. Sunnah, apa dia sunnah? As-sunnah dengan makna at-tariqah, perjalanan, kan? Sunnah dengan sunnah dengan makna apa? At-tabi'ah, kebiasaan hidup. Sunnah dengan makna apa? As-sirah, paparan-paparan dalam kehidupan. Jadi bila kita kata sunnah Nabi, tariqah, perjalanan hidup Nabi, apa yang ada. Adakah sepanjang dia hidup tu dia sembahyang saja? Tidak. Ada at-tabi'ah, kehidupan manusia. Allah suruh Nabi menggunakan perkataan dan Allah rakamkan di dalam kalam dia, innama ana bashar, aku manusia biasa. Dari segi tabiat dan perjalanan hidup, apa yang ada? Semua ada. Maka bila kita kata sunnah, kita merujuk ke semuanya kepada Nabi. Karena itu jangan berbohong kepada Nabi. Nanti Tuhan letak satu maq'ad, satu tempat duduk dalam neraka, tak boleh bohong. Karena itu kata penulis kitab ini, namun juga wajib beritibak dalam masalah-masalah lain. Dengan itibak ini kita akan mendapat kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan. Dalam itibak ini kita akan dapat kemuliaan, kita akan dapat kebahagiaan dan kemenangan. Okey, baru kita masuk ni Pak Mena. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan kemuliaan, kemenangan dan izzah dengan sebab mereka ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izzah bermakna dalam hidup ini Allah beri kepada mereka nilai-nilai yang tinggi dari segi kemuliaan orang pandang. Itu makna izzah. Orang tengok mereka itu, orang nampak kemuliaan. Ketika mereka tidak ittiba' kepada Rasulullah sekali sahaja, maka mereka mendapat kekalahan, sebagaimana yang masyhur kita ketahui tentang kisah perang Uhud. Orang kata sebahagian ahli bahasa sirah, bukan semua para sahabat yang tak dengar cakap Nabi dalam perang Uhud, tetapi tercatat di kalangan para sahabat
itulah hari pertama, itulah sejarah yang awal, sejarah yang akhir yang dapat dipahat dalam sejarah. Mereka bukan tak dengar, mereka dengar, tapi dengar tu tak habis. Arahan Nabi suruh duduk atas bukit, mereka dengar. Cuma yang tak habis tu apa dia? Nabi kata, perang ni habis ke, perang ni tak habis ke, kamu di atas bukit pemanah. Tetapi mereka merasakan arahan itu telah pun berakhir. Bukan merancang, tak, tapi tidak merujuk kembali pada Nabi. Itulah kisah pertama yang Quran menyatakan kamu kalah punca daripada diri kamu kerana kamu tidak mendengar perkataan Rasulullah. Inilah pertama kes yang wujud di kalangan para sahabat. Kemudian mereka tak wujud dah. Tapi perang di mana para sahabat waktu itu mendapat kekalahan kerana pasukan pemanah tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebabkan kerana perbuatan mereka. Allah berfirman, awalamma asabatukum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekali sahaja ikhwan, sekali sahaja boleh dirasakan hidup ni dah tak ada berkat. Boleh dirasakan. Siapa yang akan rasa ni ya ikhwan? Mukmin. Yang tak mukmin dia tak boleh rasa apa-apa. Apa yang tak mukmin nak rasa? Bahkan dia rasa bahagia dia keluar daripada jalan orang-orang yang mukmin. Yang lebih menyedihkan lagi, umat Islam saat ini sudah sangat jauh daripada ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengerjakan syirik dengan bangga. Mereka juga melakukan perbuatan bid'ah, melakukan kemaksiatan dan lainnya yang menjadi sebab kehinaan bagi mereka. Maka tarbiyah pendidikannya harus diutamakan kepada umat ini, iaitu harus mengikuti perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Manhaj kita ikhwan, nak kembalikan balik, kita nak faham perintah-perintah dan larangan dalam agama ini kepada zaman asal balik. Hatu je, hatu saja. Ini yang menjadi masalah besar, perbalahan yang besar. Ima orang faham bahasa kita, ima dia tak faham. Hatu saja. Tapi kadang-kadang apa yang kita cakap dia sokong. Dia sokong dari segi perkataan kita guna, tapi bila kita nak melaksanakan, dia kata tak boleh. Kita kata, salahkah kita? Salahkah? Tak mana salah. Kalau ada salah tu tolong tunjuk. Kita cuba nak faham agama ini seperti mana para sahabat faham ketika mereka dengar daripada mulut Nabi. Itu saja. Turun ayat zakat, Nabi bincang tentang zakat. Orang yang pertama zakat adalah para sahabat. Mesti dia lebih tahu daripada kita. Kita kata sebijak alim ulama kita hari ini, sahabat lebih faham daripada alim ulama kita. Dan alim ulama kita menjadi bijak kerana dia boleh memahami maksud kehidupan para sahabat. Kita nak mengembalikan yang tu balik. Orang kata audah ilal as, kita nak bawa balik pada asal. Hatu saja. Hatu saja. Sembahyang, nak faham Nabi sembahyang. Ahlu sunnah wal jamaah ada satu kaedah dalam bumbung ahlu sunnah, sangat hebat kaedah ahlu sunnah. Sekiranya para ulama di kalangan ahlu sunnah bagi satu pandangan dan fatwa, kemudian kita mendapati pandangan dia itu dhaif dan dalil dia dhaif, ahlu sunnah tidak mencerca para ulama. Ahlu sunnah tidak mencerca, bahkan ahlu sunnah meyakini di atas dia punya semangat ijtihad dia tu nak bagi faham, dia dianugerahkan satu pahala di sisi Allah. Tetapi ahlu sunnah mengambil pegangan
pandangan dia yang daif, kita tak ikut. Tapi dia kita tak boleh cerca. Mudah-mudahan Allah bagi pahala pada dia. Ahlu sunnah tetap ikut yang sahih daripada sahabat sampailah kepada Nabi. Tang mana tak kena kaedah kita ni? Tang mana tak kena? Adakah kita guna kaedah lain, walaupun pandangan ulama kita itu daif, kita mesti ikut kerana dia ulama? Yang itulah sepatutnya kita kritik. Dah kita tahu dia lemah, barang daif, bukti-bukti yang lemah nak masuk mahkamah pun tak lepas. Hakim kata, awak nampak tak dia bunuh orang? Yalah, hari tu saya nampak, tapi hari ni tak apa nampak. Cakap betul-betul lah. Saya pun tak pasti. Barang tak pasti itulah agama namakan dengan barang daif. Bila kata hadis itu lemah, tak pasti. Tak pasti secara 100% Nabi buat. Tak pasti. Itu makna daif. Awak tak pasti Nabi cakap, tapi awak cakap macam awak pasti Nabi cakap. Ni sahabat Ana nak ceritalah. Depa kata entah tak betul. Ana tak kata depa. Kalau salah depa, salah lah kan. Macam mana hang boleh cakap lagu tu? Hang siapa yang kata? Orang Arab kata apa dia? Orang Arab kata apa? Qila wa qala, kan? Depa kata. Depa tu siapa dia? Tak tahu. Macam mana hang tak tahu keluar daripada mulut siapa, tapi hang dah pukul canang dah? Inilah maksud hadis daif. Inilah maksud hadis lemah. Para ulama hadis kata kalau hadis tu lemah, letak sebelah. Jangan amal sehingga kita ada bukti dia benar. Pasal itu ada kaedah fadailul a'mal. Mana-mana hadis yang lemah, dia tak boleh satu, dia kena bukmai lagi hadis lemah yang sama macam dia, bukmai lagi sekira-kira jumlah dia menjadi satu khabar, baru boleh pakai. Itu pun untuk apa? Fadailul a'mal sahaja. Bukan kerana dia satu hadis terus dia masuk fadailul amal. Tidak. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Tak boleh. Macam raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada perang yang besar, perang yang kecil, dan kita ada perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar dalam bulan puasa ni adakah kecil? Nabi kata kecil. Ada lagi satu perang yang besar. Perang apa? Nabi kata jihad. Jihad apa? Hawa nafsu. Jihadun nafs. Jihad lawan hawa nafsu. Nabi, kita ikuti sirah peperangan Badar, Nabi tak tidur semalaman. Ambil kain dia, tutup kepala dia. Esok nak jadi perang, Allahumma intahlik hadhil asabah fa innaka lan tu'bad. Ya Allah, kalau jadi dua benda aku takut. Yang pertama, tentera-tentera daripada Muhajirin dan Ansar kalau tarik diri. Kalau buatlah seorang dua tarik diri, ya Allah, binasalah kami hari ini. Nabi minta kesetiaan Muhajirin, Nabi minta kesetiaan Ansar. Semua bagi setia. Lepas tu Nabi kata, ya Allah, kalaulah tentera ni mati dan mereka gugur semua, tidak ada siapa nak sembah dah kamu di atas muka bumi. Ali kata, aku tak pernah tengok keadaan yang paling dahsyat melainkan malam besok nak terjadinya Badar. Nabi begitu cemas dan takut. Tiba-tiba riwayat ni kata perang tu kecil. Perang tu kecil, kan? Kan ada riwayat Ustaz Yuk tengok, kan? Apa? Dia katakan diambil apa? Hamzah punya tarik Hamzah punya orang putih panggil hat. Tak berarti dah Melayu sangat, kan? Dia ambil jantung Hamzah ni, diambil. Cerita anak abang kata Badar tu besar, diambil jantung Hamzah. Hindun kononnya ambil. Mamah tikam pisau, tarik, buka macam pakar jantung, buka. Senang kan nak turun ni, nak bagi patah tulang-tulang tu, nak buka, cari spare part besi tak mana tu. Doktor nak buka, betul dah doktor ni, kita nak buka kopak ni,
Tapi Hindu ni perempuan kuat riang dia. Dia tikam sekali, dia tarik tu patah tulang, perang patah. Buka, tarik jantung, gunting, gigit, balik atas jasad Hamzah. Tak cukup, ambil pisau, potong telinga, potong hidung, semua turun tak kenal. Nabi punya hati sakit hari itu, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba Nabi kata, ini perang kecil, ada perang lagi besar. Para ulama hadis kata hadis ni lemah. Hadis ni lemah, tak kuat sumber, tak kuat untuk disandarkan dia perkataan Nabi. Maka kerana tak kuat, kita asinkan. Kalau kita nak pakai dia juga, kita kena cari sokongan lain. Ada tak hadis sahih seumpama makna dengan dia? Ada tidak ada? Kalau tidak ada makna yang agak kita kata tepat, dia punya isyarat-isyarat lebih kurang macam ni. Sampailah hari ini pakar-pakar hadis seperti Ahmad Syakir, seperti Syuaib Arnaud, akhirnya Albani rahimahullah dah mati dah. Mereka cari dan mereka kata kami tak jumpa sokongan dia. Maka lemahlah riwayat ni nak kata Nabi berucap ketika balik daripada perang Badar. Bukan ucapan Nabi. Kita nak kata ucapan Nabi bukti tak kuat. Kalau bukti tak kuat, kita tuduh juga Nabi cakap. Hadis menyebut man kazzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang tak cukup bukti tapi dia kata juga aku kata, satu tempat duduk dalam neraka. Kaedah ni lah kita pakai. Kita tak mau cakap hadis sembrono. Kaedah ni lah kita pakai. Kita tengok nilai hadis, kita baca kedudukan hadis. Tiba-tiba orang tak boleh terima kaedah kita pakai ni. Dia nak juga bila sebut dhaif, apa salahnya dhaif? Come on baby, don't tell me that. Hang tanya apa salahnya dengan dhaif, pergi tanya hakim dalam mahkamah, apa salahnya dengan kes-kes dhaif macam ni. Kerana itu tidak boleh sebarangan. Apa tak kena kaedah kita? Bila para ulama ambil hadis yang lemah, membawa hukum, maka lemahlah riwayat. Seperti kita kata, ni contoh ni bukan berkelai apa, contoh saja, contoh bagi sakit hati sikit aja, tak ada apa-apa, contoh biasa. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang subuh, sama ada kita terlupa baca kunut atau sengaja kita tinggal. Kita tinggal dengan sengaja ataupun kita tinggal dengan terlupa, maka apa kita kena buat? Sunat kita sujud sahwi. Kerana baca kunut subuh dalam mazhab Syafi'i termasuk sunat ab'ad. Kan dalam fiqh mazhab Syafi'i yang kita duk belajar, sunat sembahyang ada hay'ah, ada ab'ad. Sunat hay'at ni apa dia? Sunat-sunat yang kalau kita tinggal tak ada sujud sahwi. Macam baca a'udzubillah, macam kita baca iftitah. Ini semua sunat hay'ah. Dia bagi cantik sembahyang tu. Tapi ab'ad, sunat yang kalau kita tinggal, dia menghampiri, dia macam menghampiri nak meninggalkan rukun. Seperti tinggal tahiyat awal, seperti duduk tahiyat awal tapi tak baca tahiyat, seperti kunut. Maka para ulama ambil bab ini berbincang. Orang yang pertama sembahyang adalah Nabi. Kalau kita kata baca kunut, maka tentulah Nabi yang baca kunut. Maka para ulama cari dalam bab-bab macam ni dalam hadis. Para ulama buka bab sujud sahwi Rasulullah. Bukhari buka, Muslim buka, semua kutubus sunnah buka. Ulama jumpa hadis Nabi lebih rakaat, Nabi buat rakaat lebih, Nabi buat sujud sahwi. Nabi pernah terkurang rakaat, Nabi buat sujud sahwi. Nabi pernah tinggal tahiyat awal, Nabi sujud sahwi. Dalam sepanjang riwayat tu, para ulama tak pernah jumpa satu riwayat Nabi tertinggal kunut dan Nabi sujud sahwi. Tak ada riwayat ni. Tak ada. Demi Allah tak ada. Yang cari ni bukan dewan apa nama DBKL. Yang cari ni ulama hadis. Mereka yang ada kecokohan dalam ilmu hadis, yang benda mereka nampak kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak tahu tentang hadis. Ilmu mereka lebih banyak tentang hadis berbanding jahil mereka. Akhirnya mereka memutuskan
Nabi pernah tinggal sujud, Nabi pernah tinggal tahiyat awal, dan baginda kita kata tampung dengan sujud sahwi. Tapi tidak ada bagi dicatatkan Nabi pernah. Antum bayang, selama tu Nabi semayang, Nabi pernah terlupa sujud sahwi. Sujud sahwi pernah tinggal, tahiyat pernah tinggal, rakaat pernah terlebih, pernah terkurang, pernah. Takkanlah kunut tak pernah tinggal. Semua pernah jadi. Bahkan balik perang pernah tertidur sampai cerah, pernah jadi. Pasal apa? Innama ana bashar, aku manusia. Kalau perang sampai tak letih, itu bukan manusia. Yang ni mesti Nabi makan apa-apa ni. Nabi manusia letih, pening kepala, gaplah ni semua lapang. Semua biasa sebagai manusia. Maka kata para ulama, adapun pandangan mazhab Syafi'i berkenaan dengan kalau tinggal kunut sujud sahwi, pandangan ini pandangan yang dhaif. Kenapa? Tak boleh dibuktikan daripada Nabi. Tiba-tiba ada orang marah. Ada orang marah. Pandai-pandai mereka kata dhaif. Mereka siapa? Ditanya kita siapa? Ditanya kita siapa? Kita kata tak ada siapa-siapa, bukan wakil rakyat, bukan siapa. Cuma riwayat tak ada. Dah tak cari, tak ada. Lagu tu dia cakap. Cuba cari tengok. Dah bukan kita yang cari, muhaddisin yang cari. Muhaddisin yang cari. Bukan zaman ni orang cari. Orang dah cari zaman Bukhari. Orang dah cari zaman Ahmad. Orang dah cari zaman wujudnya muallif sahibu sunan ini. Orang yang menulis kitab hadis itu, mereka cari zaman mereka. Maka kenapa orang tak boleh terima kaedah ini? Kadang-kadang lebih teruk kedudukan kita. Kita kata tengok mereka ni sikit-sikit hadis Nabi sampai tak mau pakai orang lain langsung. Antum cakap lagu tu cakap apa? Dia mau hadis Nabi ni kurang sikit. Kalau boleh amalan Tok Wali, amalan Tok Wali, amalan kawan tu. Tok Wali tu tak kena GST, Tok Wali tak bayar tol. Orang lain kena bayar. Dia ni sampai ke palang tol, palang tu naik sendiri. Nak tanya apakah amalan Tok Wali ni? Tok Wali kata amalan saya senang, isaplah rokok hari-hari, tol tu pun tak mau bayar. Ini kita kata tak betul, ikhwan. Ini manhaj yang salah. Antum tengok apa Imam Imam Abu Abdillah sebut. Baik, sudah yang lebih menyedihkan, yang lebih menyedihkan lagi, umat Islam saat ini sudah jauh dari ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengerjakan syirik dengan bangga. Mereka juga melakukan perbuatan bid'ah, melakukan maksiat dan lain yang menjadi sebab kehinaan bagi mereka. Maka tarbiyah pendidikannya harus diutamakan pada umat ini, iaitu harus mengikuti perkataan Allah dan perkataan Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kita dah terang hari-hari, ikhwan, supaya mereka faham manhaj ini. Tengok kata apa Abu Bakar sebagai contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk syurga. Antum boleh kita boleh apa? Kita boleh tak menguasai benda-benda macam ni? Bila sebut Abu Bakar ataupun sahabat lain yang kita katakan mereka ini ahli syurga, kita boleh bayang tak? Ahli syurga ni maksud apa? Nak kata apa? Mereka telah dijamin masuk syurga. Nak kata apa? Ni cakap bahasa Penang kan. Orang Penang kata yang kita duk tungi langgang ni. Orang Kuala Lumpur kata kita semayang, kita puasa. Orang Penang kata panggil tungi langgang. Punya mengkak bahasa dia pakai. Tungi langgang. Yang kita duk tungi langgang ni untuk apa? Kalau saya tanya kita ni, orang lelaki-lelaki, kenapa tak buat maksiat? Kenapa tak mendedahkan aurat? Kenapa macam ni? Salah satunya nak menjauhi larangan-larangan Allah supaya boleh masuk syurga. Supaya boleh masuk syurga. Ya. Bukan kata boleh masuk syurga. Abu Bakar ni, lah ni duk ada dalam syurga. Ada hati kita.
Orang putih kata dia tak touch apa? Touch and go tu kan. Dia tak boleh touching. Abu Bakar masuk syurga. Bukan kata Abu Bakar masuk syurga ni kerana dia pergi betapa gunung Jerai ke gunung Semangui ke, tak. Yang kata Abu Bakar masuk syurga ni lidah, mulut, bahasa Rasulullah. Kita ni kalau boleh jumpa Tok Wali, macam mana kita punya seronok. Tak tahu boleh ambil satu gambar wali tu, oh Allah, wali tu pula tak pakai baju, lagi kita seronok ambil gambar dengan dia. Apa ada pada wali? Manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa, dia Rasulullah. Kalau dia kata kau ahli syurga, Allah menjadi penjamin kawan tu ahli syurga. Abu Bakar di atas mulut Nabi ahli syurga. Tak maukah kita beragama tengok orang ni? Dia semayang belakang Nabi, dia tahiyat belakang Nabi, dia sayang ke Nabi, dia hijrah dengan Nabi. Apa dia kata? Kata Abu Bakar ahli syurga ni, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azira. Hadis Bukhari. Kata Abu Bakar, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, kerana aku khawatir apabila aku tinggalkan satu sahaja perintah beliau, maka aku akan sesat. Abu Bakar kata, aku tak akan tinggal sikit pun amalan Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni sikit pun aku tak tinggal. Kalau aku tahu lah, yang mana aku tak tahu lagi lah. Macam kita, apa yang kita dah tahu, yang kita dah tahu jangan tinggal. Yang kita tak tahu lagi, tak tahu lagi lah. Yang tu tak masuk kes lah kan. Yang tak tahu macam mana nak buat, tak tahu lagi. Tapi yang kita dah tahu, kita buat macam kita tahu. Kita tahu kedudukan dia, kita tahu penjelasan dia, buat macam tu. Kenapa? Kerana aku bimbang. Fa inni akhsha, aku takut kalau aku tinggal satu sahaja daripada urusan Nabi, aku akan jadi sesat. Lah tu juga. Ya, nak selawat macam Nabi ajak, nak puasa macam Nabi. Ya. Ni nak puasa main ni. Nak puasa macam siapa? Macam Nabi. Al-Imam Al-Ghazali, jangan abad ke orang lah, ni rahsia kita lah. Al-Imam Ghazali dalam Ihya, setelah Al-Ghazali buka mulut, penulis-penulisnya lain kutip daripada buku Al-Ghazali, tanpa mereka mau meneliti, tanpa mereka mau berfikir. Al-Ghazali membahagikan puasa pada 3 martabat. Kan? Al-Ghazali membahagikan puasa pada 3 martabat. Kata Al-Ghazali, yang pertama, saumul awam, puasa orang awam. Yang kedua, apa dia sayuk? Saum al-khawas. Yang ketiga, khawasul khawas, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang khusus. Yang ketiga, puasa orang khusus di atas orang yang khusus. Puasa orang awam ni macam mana? Macam puasa kita lah kan, ataupun lebih tepat macam puasa sahabat-sahabat lah. Ni puasa orang awam kan, macam pakcik puasa orang awam lah. Macam mana? Maksud dia apa dia? Tak batal puasa, tak makan ayak siang hari. Dan waktu puasa tu kita jaga daripada anil muftirat, daripada yang membatalkan puasa. Ini puasa biasa. Ini puasa orang awam. Puasa khusus sikit, puasa orang yang tingkatan tinggi sikit, puasa dia apa pakcik? Bukan kata puasa ni, puasa daripada perkara yang membatalkan, daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dibawalah riwayat Nabi menyatakan bahawa puasa itu puasa daripada ghibah, mengumpat, puasa daripada fitnah, puasa daripada melihat sesuatu dengan syahwat, dan beberapa, semua tu hadis-hadis yang kalang kabut belaka. Kemudian puasa khawasul khawas, puasa siapa? Puasa orang ni, dia puasa bukan mengharapkan pahala, tapi kerana dia sangat mencintai Allah. Al-Ghazali dalam Ihya ada pembahagian. Ulama hadis ketika membongkarkan kitab Ihya, mereka kata, sekiranya Allah bagi kepada Al-Ghazali nyawa yang kedua, nescaya dia akan cabut balik perkataan ini daripada kitab dia.
Siapalah kita nak bahagi puasa pada kedudukan ini, sedangkan mulut orang yang paling mulia Rasulullah tak pernah membahagikan puasa. Tak pernah. Bagaimana Rasulullah puasa, macam tu kita kena puasa. Rasul seorang, dia puasa dan kita kena ikut. Macam mana kita yang ikut Nabi puasa, tiba-tiba makan puasa kita jadi 3. Semua orang, hang wali ke hang siapa, hang kena puasa macam Nabi. Macam mana bila kita puasa macam Nabi, Pak Mi'e jadi awam, saya jadi khusus? Macam mana tu? Semua orang kena puasa macam Nabi. Semua orang kena puasa macam tu. Pembahagian ini telah menyebabkan manusia masuk ke dalam ibadat puasa dengan cara tak betul. Dan banyak orang pakai sebagai hujah, sedangkan tak ada apa, kosong. Puasa macam mana? Puasa macam Nabi. Ada perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sakit perut, aku tak tahan nak buka puasa, aku rasa nak muntah ya Rasulullah, tolong aku. Nabi kata muntah. Tiba-tiba perempuan ni dia layan perut dia muntah. Dia muntah sekali, keluar apa? Keluar daging, keluar darah. Apa Nabi kata pada dia? Sesungguhnya kau telah berpuasa tapi kau mengumpat orang, maka kau telah memakan daging saudara kau sendiri. Ya Rasulullah, aku sakit perut, aku nak muntah, aku nak buka puasa. Nabi kata buka. Dia muntah, keluar daging. Ulama hadis kata, wallahu ta'ala a'lam, tidak pernah terdapat riwayat yang sahih yang bercerita ada orang Nabi suruh buka puasa dan pergi muntah keluar daging. Tak ada. Kalau dia muntah keluar daging, kan, saya tanya pada doktor lah yang boleh membuat pengesahan bab ni, bila kita makan, sistem penghadaman tu macam mana? Adakah kita makan nasi secekak, kita ambil nasi kan, kita bubuh lagu tu, satgi kita pi ludah, dia keluar nasi secekak lagu tu juga? Bermakna penghadaman tak berlaku. Kita makan mi masuk dalam perut, dia penghadaman, dia akan melumatkan. Tiba-tiba kawan tu tak makan apa, tiba-tiba muntah keluar daging. Come on brother. Kata Imam Ibn Jauzi, ghairul ma'qul, tanda hadis tu palsu, tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi hadis-hadis macam ni digembar-gemburkan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Yang ni yang kita kata jangan. Riwayat sahih banyak tu ada. Baca riwayat sahih. Baca Bukhari, baca Muslim, baca Ahmad, baca Riyadhus Salihin. Banyak riwayat-riwayat yang sahih. Kita tinggal satu je cara Nabi, kita tak ada apa, ikhwan. Antum bayang kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita masuk dalam bulan Ramadan dengan cerita-cerita yang tak sabit daripada Nabi, kita lah ni duk harap apa sebenarnya? Yang nak bagi pahala Allah. Jalan yang kita kena ambil puasa, jalan sunnah Nabi. Tiba-tiba kita pergi ambil jalan orang lain, ghaira sabilil mu'minin, siapa nak bagi pahala ke kita? Ini satu perkara yang besar, ikhwatul iman. Ini kata Abu Bakar, aku takkan tinggal cara Nabi. Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah dia mati, dia wafat pada tahun 387 Hijrah. Dalam kitab dia Al-Ibanah, dia kata, wahai saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar maksud dia apa? Dialah ketua dalam membenarkan Rasulullah. Orang macam kita membenarkan Rasulullah, tapi kita punya membenar Rasulullah, dia adalah ketua di kalangan orang yang paling benar. Siddiqul Akbar. Dahsyat pembenaran dia tu, begitu dahsyat, sangat luar biasa. Dia takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika dia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lantas bagaimana halnya akan ada di suatu zaman nanti di mana orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olokkan Nabi mereka. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita memohon kepada Allah dari ketergelinciran dan kita memohon keselamatan dari amal yang jelek ini. Sekarang ini kita berada pada abad ke-15 Hijrah. Ibnu Battah yang hidup pada abad ke-4 Hijrah telah mengingatkan bahawa nanti akan ada di tengah umat Islam yang mencela sunnah Rasulullah, dan hal ini telah terbukti pada zaman sekarang. Dan orang-orang yang membenci serta mencela sunnah Rasulullah bukan sahaja dari golongan orang-orang awam, tapi juga daripada para ustaz, da'i dan kiai. Hak ni tak tahu nak cakap. Hak ni boleh baca lah, cakap tak berani cakap. Seharusnya mereka sebagai kaum muslimin tidak boleh mencela sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan wajib membela sunnah-sunnah Rasulullah dan wajib memenuhi konsekuensi dari kalimah tersebut, iaitu mereka wajib ittiba' pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa mereka masih melecehkan dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia dengan mencela dan menghina sebahagian daripada penuntut ilmu yang mengamalkan sunnah-sunnah baik dalam tulisan maupun ceramah-ceramah mereka. Hal ini akan menyebabkan kekufuran munafik sebagaimana yang tersebut pada ayat Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah hati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan ditimpa cubaan atau difitnah azab yang sangat pedih. Itu zaman dulu. Imam Ibnu Battah cakap zaman dulu. Zaman lah. Antum boleh bayang. Lepas itu kan, kalau kita kata sahajalah benda ni tak akan jadi, kalau para sahabat hidup dan mereka melihat cara kita memahami sunnah, apa agak-agak penilaian mereka kat kita. Tapi melepok orang mati duk ratib la ilaha illallah. Kenapa nak tolong orang mati? Seolah-olah Nabi ni tak reti tolong orang mati. Antum ingat balik apa Imam Ahmad nilai bid'ah? Siapa buat bid'ah? Siapa kata bid'ah boleh buat? Imam Ahmad nilai apa? Imam Ahmad nilai orang itu telah menuduh Nabi Muhammad sebagai pengkhianat. Siapakah yang boleh ni kiamat esok dah kiamat, bangkit kita daripada mahsyar, siapa berani bangkit menghadap Tuhan? Allah tanya, limanil mulk al-yaum, limanil mulk al-yaum, mana dia raja-raja? Raja yang masih hidup ni pun duk cari pokok kurma nak sembunyi. Masih hidup nak jadi raja. Mati Tuhan kata limanil mulk al-yawm, mana dia raja-raja? Lari Firaun, takut. Dan Allah hisab kita macam mana? Telanjang bulat. Tengok Tuhan buat kat kita. Dia buat telanjang bulat. Manusia yang berani bangkit menghadap Tuhan dengan tawaduk, Rasulullah. Macam mana dia menghadap? Hadis Bukhari kata dia akan sujud di bawah arasy. Terlalu lama dia sujud, sampai Allah kata dekat dia, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal, angkat kepala engkau Muhammad, minta apa yang kau nak minta. Dia seorang. Macam mana dia seorang akan bangkit di hari akhirat menghadap Tuhan, dan dia akan bercakap ke Tuhan, wakil nasib kita. Tiba-tiba di dunia ni orang lain yang kita ikut lebih daripada dia, orang lain yang ditaksub, orang lain yang difanatikkan lebih daripada dia. Habis kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Pasal itu akan tercanang di hari akhirat, siapa yang mengikut sunnah aku, dia daripada aku. Siapa yang tidak ikut sunnah aku lepas tangan daripada dia. Kalaulah Rasulullah lepas tangan, orang ni memang celaka punya orang. Pasal itu Quran kata tadi, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati
minal khasirin. Kamu terserempak dengan hari kiamat, kamu memang rugi. Tak ada apa lah kita. Karena itu ikhwatul iman mesti dihati-hatikan. Ikhwan, cuba kita tengok perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini. Apa dia kata? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan tentang orang-orang yang membenci dan tidak mau mengikuti sunnah, tidak menyampaikan sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang sebelumnya telah hafal Al-Quran kemudian lupa kerana sibuk dengan pendapat fulan dan fulan. Kadang-kadang sampai peringkat kita ni terlupa Al-Quran dan sunnah kerana duk jaja pandangan orang. Jaja pandangan orang. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i lah. Tak apa, mazhab mana pun ikut lah. Tapi jangan sampai menolak Quran dan sunnah. Yang tu dah bukan cara mazhab dah tu. Yang tu dah kalang kabut. Dah kalang kabut. Tak boleh menerima kedhaifan, kecacatan para imam, meletak para imam itu pada martabat yang mustahil buat salah. Ini dah kalang kabut. Tapi nak nampak macam mana? Nak nampak. Kan tadi subuh duk berbincang dalam tazkirah subuh tadi. Antum, kita nak orang panggil kita pergi ke kenuri orang mati tahlil lah. Tak apalah kalau tak mati pun dia buat kenuri happy birthday. Ni ulang tahun yang ke-72 Ismi Ulam Raja. Allah selamatkan kamu. Katalah Ismi Ulam Raja sebelum dia potong kek, dia tahu hari dia potong kek tu dia kena heart attack, maka dia pun nak tukar, aku tak mau potong kek, aku nak buat tahlil. Nah, supaya dia tak kena heart attack, lebih islamik. Dia pun buat tahlil. Kita masuk orang rawatib, la ilaha illallah. Baik, kenapa kita tak boleh duduk majlis itu? Kenapa tak boleh duduk? Tak mana salah? Salah ke sebut la ilaha illallah? Dia bukan sebut benda merepek-merepek. Dia bukan kata alaiki aha dah. Dia duk la ilaha illallah. Tak mana salah? Tak ada salah kan? Dia baca selawat, dia baca Quran, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Baik. Bila kita masuk majlis itu ikhwan, ada benda dia buat kita lupa. Apa dia? Quran diturunkan kepada Rasulullah. Cara baca Quran yang paling betul, tempat baca Quran yang paling tepat, bagaimana nak memanfaatkan ayat Quran, apa maksud ayat Quran, kegunaan ayat Quran, tujuan Quran, semuanya yang paling tahu benda itu adalah Rasulullah, bukan kita. Bukan kita. Bagaimana kita boleh tahu Quran itu bermanfaat kepada orang mati dengan bacaan susunan macam tu tanpa melalui lidah Rasulullah? Sedangkan zaman Nabi ada hidup, ada mati, ada munafik, ada mukmin. Zaman Khadijah mati, zaman Quran diturunkan. Surah Al-Baqarah diturunkan, ayat-ayat Makkiyah diturunkan. Zaman Nabi hijrah, ayat-ayat Madaniyah semua turun. Hampir Rasulullah nak wafat, balik daripada ibadat haji, sempurna ayat-ayat hukum hakam. Terkenang Nabi kepada Khadijah. Khadijah ni isteri Nabi, tapi dia bukan Rasul, dia tak maksum. Di sisi Ahlussunnah, isteri Nabi adalah ummahatul mukminin, tapi mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum macam Nabi. Tak teringatkah Nabi untuk memberi satu syafaat kepada Khadijah dengan Nabi menyatakan Al-Fatihah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam mana kita tahu manfaat dia, tiba-tiba Nabi tak tahu? Macam mana ikhwan? Surah Taubah cerita siapa mati? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul ni. Siapa dia? Ketua orang-orang munafiqin.
Jahat. Apa Nabi buat? Ibnu Katsir cerita dalam tafsir dia, anak dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bapa aku dah mati, tolong ya Rasulullah jadi imam sembahyang mayat. Ya, hadis Bukhari cerita keadaan itu. Lepas tu apa dia? Ya Rasulullah, nak minta jubah Rasulullah selai boleh tak? Nak kapan pak saya? Semua Rasulullah buat, semua baginda buat, sehingga ada perselisihan. Sahabat-sahabat ni seperti Umar tak setuju pasal apa? Bukan tak setuju tindakan Nabi, tapi tak boleh terima apa dia buat pada Nabi dengan apa yang anak dia minta. Benda paling besar Umar bangkitkan, ya Rasulullah, dia fitnah isteri kamu Aisyah. Yang fitnah tu buat rumah tangga Nabi kucar kacir. Sehinggalah Quran surah Taubah turun, Muhammad, kalau kau baca doa pada dia 70 kali pun aku takkan terima doa kau. Allah kata kat Nabi lagu tu, jangan semayang di atas kubur orang munafik. Nabi nak tolong dia macam mana? Nabi tolong dengan bagi jubah, Nabi tolong dengan jadi imam, Nabi tolong dengan berdoa. Bahkan Ibnu Katsir kata ketika mayat dia nak masuk, nak dikapan, Nabi ambil ayat liuk Nabi sapu kat badan dia. Mudah-mudahan api neraka tak sentuh dia. Allah kata Muhammad, pi darki asfali minan nar. Dia ni bukan kata tak masuk syurga, aku bagi pada neraka yang paling dahsyat kat dia. Yang kapiang tak masuk, dia masuk. Kata Imam Syafi'i, tak teringatkah Rasulullah betapa Fatihah itu boleh membantu orang mati? Ini keadaan memerlukan. Inilah orang yang paling perlu dibantu ini. Tapi Nabi tak pernah kata qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak pernah. Bila kita duduk majlis macam tu, gambar di kepala kita, cara siapa kita nak tolong orang mati ni? Kita sedang guna cara siapa ni? Cara siapa? Cara Rasulullah, baginda cuci tangan. Tak ada. Kalau orang kata pada kita, apa salahnya? Kita nak terang kat dia tak mampu lah. Tapi terfikir di kalangan kita, apa aku duk buat ni? Adakah keadaan kita nak tolong si mati itu secemah keadaan Nabi nak tolong Abdullah bin Ubay itu? Terlalu cemah Nabi, terlalu cemah, takut Tuhan tak terima doa dia. Semua Nabi buat. Gamaknya masa tu Nabi tak hafal Yasin kot. Boleh tak kita kata lagu tu? Tak boleh, kawan. Ini peringkat Madaniyah, penyempurnaan Quran mula nak memenuhi bumi Madinah. Menyebabkan kita terfikir, ya Allah, adakah cara aku lebih baik daripada cara Rasulullah? Dia Rasulullah. Adakah Tuhan akan bagi aku tahu agama yang pengetahuan aku tentang makna agama ni lebih daripada apa yang Tuhan bagi pada Nabi? Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Huwa Rasulullah. Dia, Allah suruh kita contoh dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu. Yang kedua, bila kita duduk majlis ni, majlis macam ni, majlis baca tahlil pada orang mati, tak kira kalau untuk orang mati ke doa selamat, tapi dia buat dalam rentak tahlil, menyebabkan kita terfikir satu benda. Apa dia? Macam mana susunan ayat Quran itu berlaku? Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, mai Fatihah, lepas tu Alif Lam, mai wa ilaukum, lepas tu masuk lillahi ma fis sama, lepas tu masuk beberapa ayat yang menyebabkan kita jadi syak dan ragu. Kesemua ayat-ayat yang dijadikan wirid untuk majlis ni, tahlil ni, doa selamat ke tahlil, kesemuanya ayat-ayat yang di sisi mazhab Syiah, inilah saja ayat yang benar dalam Quran, lain semua tak benar. Inilah yang paling benar. Syiah tak terima Quran yang kita baca, kecuali beberapa ayat yang dijadikan wirid ni. Dia nak sampaikan pahala Quran pada orang mati. Kenapa dia tak baca Tabarakalladzi biyadihil mulk? Sebab dia percaya surah Tabar tu menceritakan sebahagian hidup para sahabat. Dia tolak surah tu.
dia terima qul huwallah. Kita terima qul huwallah, kita ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah tak pernah susun qul huwallah tu untuk orang mati. Tapi Syiah susun kerana dia kata qul huwallah boleh tolong orang mati, kerana qul huwallah lah surahnya agak bersih dalam Quran, lain semua kotor. Dia baca, lepas tu dia kait dengan alif lam mim pasal sebut zalikal kitab, maka kitab di situ adalah kitab yang ada pada Al-Mahdi. Dia faham macam tu, dia ambil ayat itu, dia kapit, ini ayat-ayat yang suci. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia percaya. Duduk tak duduk, tiba-tiba dalam proses tahlil tu dia masukkan daripada ayat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Dia sebut dalam tahlil orang yang paling bersih hanya ahlul bait. Duduk tak duduk, kenapa dia centum ayat tu? Kalau dia kata baca Quran kemudian sedekah pahala pada orang mati, orang putih kata maybe kita boleh terima lah ayat Quran. Tapi bila dia mula cantum ayat-ayat yang dia cantum tu, ayat-ayat yang dia terima sahaja, menyebabkan kita mula nak mengkaji. Bila kita mula mengkaji, kita terkejut bila kita tengok ayat ini semua diterima oleh Syiah Ismailiyah. Antum bayang bagaimana kita nak baca Quran kita, tapi bila kita baca ayat ini seolah-olah kita meremehkan ayat yang lain. Inilah ayat yang paling mulia, hak lain semua tak mulia. Orang kata para ulama yang susun, kita kata demi Allah kita kata di atas nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah di atas nama Allah, tidak ada satu mazhab di atas perkembangan 4 mazhab yang tolong orang mati dengan bacaan seperti ini, demi Allah. Kalau ada orang kata ada, kita kata demi Allah, awak bohong. Awak buktikan di sisi Abu Hanifah, tak mana nak rojok bacaan lagu ni. Awak buktikan di sisi Imam Malik, tak mana nak baca ni. Dalam 4 mazhab yang besar ni, demi Allah kita kata tidak wujud bacaan seperti ini. Bacaan ini hanya wujud dalam Syiah Ismailiyah, bukan kita. Jadi apa yang kita nak bertahan? Kalau bacaan Quran sampai pada orang mati ataupun tidak, kita kata demi Allah, memang wujud perbahasan dalam mazhab 4, memang wujud. Kata Imam Malik, ini kita boleh baca dalam kitab yang mudah, Al-Azkar. Al-Azkar Arab pun ada, Jawi pun ada, Melayu pun ada. Tapi yang kerap saya baca dalam bahasa Inggeris lah, itu mudah sikit. Hak Melayu ni payah sikit baca. Dalam Azkar ada An-Nawawi mazhab Syafi'i, dia kata menurut pandangan Imam Ahmad boleh membaca Al-Quran kerana Imam Ahmad bawa satu hadis tentang Nabi koyak pokok kurma tu, Nabi cucuk atas kubur. Kata Imam Ahmad, kalau pokok kurma hak Nabi koyak tu, pokok kurma boleh tolong orang mati, yang pokok kurma diturunkan bukanlah manfaat 100% untuk manusia, tapi Quran diturunkan 100% manfaat untuk manusia, takkanlah dia tak boleh tolong orang. Kata Imam Syafi'i, kenapa lemah sangat kiyah kamu wahai Ahmad? Lemahlah kiyah kamu. Tapi tak apa, ala kulli halnya, kata Imam Ahmad, kalau kita duduk di rumah seorang-seorang, kita baca Yasin, kita seorang-seorang, bukan kita buat majlis besar-besar, kita seorang-seorang, sengak-sengak, kita tak datangkan, ya Allah, sampaikanlah pahala ni pada mak aku. Kata Imam Ahmad, mudah-mudahan sampai. Tetapi tak pernah keluar di sisi mulut Imam Ahmad rentak menyampaikan Quran pada orang mati dalam bait-bait tahlil, itu tidak ada, tidak ada. Jadi bila kita duduk, ikhwan, bila kita duduk tengok ayat-ayat dia baca, memang qul Allah kita baca, tapi penyusunan itu kita jadi seram sejuk. Bagi kita yang kaji, yang tengok, seram sejuk. Tak tahu antum jadi masalah kita, depa jemput pergi makan ke Nurul Kekah, depa kata kat ustaz buat tahlil sikit, pucat muka ustaz, dari hitam jadi putih. Sampai orang pun kena, ni ustaz mana ni jadi putih terus. Subhanallah, takut kat Sabah baru ni kan, kita pergi pakcik tu kata, ustaz buat sikit, nak buat apa, kita bangkit-bangkit pergi cedok nasi terus ya. Nak buat apa, dia pun duk tengok lagu tu, lagu ni pun ada ke, dia kata. Pergi cedok nasi terus ya.
Nak buat apa? Tak gamak kita nak sebut ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Tak gamak ya kawan. Tak gamak. Bukan tak gamak baca Quran. Quran ini adalah hidup kita. Tapi tak gamak menyisihkan ayat dengan ayat yang lain. Bacalah ayat Al-Quran. Al-mahabbah bitilawati. Ini sifat mukmin, kecintaan membaca Al-Quran. Jadi itu saya nak katakan tadi, ikhwatul iman, apa dia? Bila kita belajar sunnah, kita nampak apa yang orang tak belajar tak nampak. Kita boleh kaji apa yang orang rasa benda tu tak penting, tapi pada kita terlalu penting. Ikhwatul iman. Baik. Sebagai akhirnya antum tengok Imam Ibn Taymiyah. Ini perkataan Imam Ibn Taymiyah yang beberapa surat khabar ada penulisan dia sesak lah, dia yang tu lah, dia yang ni lah, kan? BP kat dia apa? Ni semua orang yang kurang makan vitamin. Dia kurang vitamin C. Kalau jumpa dia apa, antum tolong belilah di farmasi vitamin C, bagi kat dia. Bila dia makan, dia kurang ayak dalam badan. Baik. Kata Ibn Taymiyah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, dia kata. Atau engkau menolak sunnah Rasulullah kerana mengikuti hawa nafsumu, atau membela mazhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau kalian menolak sunnah Nabi kerana kalian sibuk dengan dunia, membentingkan dunia, mengikut syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun, melainkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah, maka Allah tidak akan bertanya kenapa engkau menyelisihi seluruh makhluk. Justru ia akan ditanya kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah mengikuti mazhab syekh dan guru kiai. Jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka binasa di dunia dan akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikutilah dan jangan berbuat bid'ah, nanti engkau akan sesat. Tidak akan barakah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Ini perkataan Ibn Taymiyah, tak payah kita syarahkan. Kita dengar, kita fikir dan kita mula bertanya, tak mana salah?